Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari Nerjamin. Topik kita pada hari ini adalah pengendalian kes secara online dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali sebelum kita teruskan, ini adalah sesuatu yang menjadi relevan terutamanya dengan zaman COVID sekarang ni. Bukan kita tidak ada pengendalian kes secara online ke, kes tidak dijalankan secara online ni ada. Sebelum COVID pun memang ada. Tapi penggunaannya lebih meluas, lebih diterima pakai terutamanya bila ada zaman COVID dan masing-masing kes tidak dapat dijalankan sebagainya. Macam biasalah, ini adalah satu proses evolusi yang biasa di mana makin banyak kes yang dijalankan secara online baru-baru ini. Poin kita yang pertama untuk hari ini adalah e-review ataupun pengurusan kes. Ada satu ketika sebelum pengurusan kes dibuat secara online, apa yang berlaku adalah pihak-pihak harus bila kita kata ada bicara, sebelum satu tarikh perbicaraan atau perbicaraan sebenarnya ditetapkan, pihak-pihak sebenarnya kena pergi ke mahkamah. Kedua pihak lawan dengan pihak plaintiff dan juga defendant, kedua pihak akan pergi ke mahkamah untuk bersetuju ataupun untuk mencapai satu penyelesaian mengenai isu-isu dokumen, isu-isu saksi dan sebagainya sebelum pergi ke perbicaraan sebenar. Dan pada kebanyakan masa, ianya adalah sesuatu yang boleh mengambil masa. Sebagai contoh, jika pengurusan kes itu ditetapkan di Johor Bahru, kes di Johor Bahru, dan hari seterusnya mungkin pengurusan kes pula di Kuala Lumpur. So, ianya akan mengambil banyak masa untuk peguam pergi daripada ke hulu, ke hilir dan sebagainya lah. Tapi dengan adanya sistem e-review sekarang, di mana pengurusan kes kini dibuat dalam secara chatting, ataupun kita boleh ringkaskan dalam macam group chat. Maksudnya kita akan ada hakim, kita akan ada pihak plaintiff, kita akan ada pihak defendant. Masing-masing akan menyatakan pendapat masing-masing, arahan masing-masing, mencapai satu persetujuan dan satu tarikh baru akan ditetapkan. Itu adalah pengurusan kes secara e-review, di mana ianya sangat bermanfaat lah untuk kebanyakan peguam pada masa kini. Poin kita yang seterusnya adalah perbicaraan secara Zoom. Ini adalah lagi satu sesuatu yang baru di mana banyak peguam masih lagi mengambil masa untuk membiasakan diri dengan perbicaraan melalui Zoom ini, kerana ianya pada amnya kebanyakan peguam biasa untuk menyoal balas saksi secara peribadi, secara fizikal di mahkamah. Tapi bila kita ada perbicaraan melalui Zoom ini, masing-masing boleh mengendalikan kes dari mana-mana sahaja. Macam saya akan hanya berada di mahkamah ataupun kadang-kadang di rumah dan boleh mengendalikan kes di mana saya berada lah. Kes tersebut boleh dijalankan. Dan seterusnya, bagi proses rayuan. Bagi proses rayuan, apa yang berlaku adalah sebelum kita ada sistem Zoom dan sebagainya, apa yang berlaku sebelum ini adalah pihak-pihak kena pergi ke mahkamah rayuan. Kalau kita sebut mahkamah rayuan, kita di Putrajaya lah. Kita pergi ke Putrajaya. Akan ada dalam satu hari itu, akan ada senarai mungkin dalam lingkungan 15 hingga 25 kes yang ditetapkan satu hari. Dan kita kena duduk bersama-sama dengan semua peguam-peguam yang lain. Dan kita kena tahu, bila kita kata proses rayuan ni biasanya melibatkan peguam-peguam yang senior, peguam-peguam yang dah lama dalam bidang ini. So, bila kita ingin present kes kita akan rasa kekok, kita akan rasa gemuruh. Sebab kita akan rasa macam kita diperhatikan oleh ramai peguam-peguam yang berada di situ. Dan dia tak semestinya ikut aturan. Mungkin kita ada 25 kes pada hari tersebut. Kes pertama adalah kes nombor 1, kes kedua yang dipanggil adalah kes nombor 10. So, kita masing-masing kita akan nervous dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya lihat ramai lawyer-lawyer yang muda dan sebagainya berani mengendalikan kes secara online kerana mereka tidak lagi harus berdepan dengan perasaan gemuruh, kerana hanya mereka di hadapan PC dan mereka boleh menjalankan kes mereka dalam satu keadaan di mana mereka sendiri selesa dan mereka tidak perlu rasa risau, takut diperhatikan oleh orang dan sebagainya. Tidak ada. Isu-isu tersebut tidak berbangkit lah. Poin kita yang seterusnya adalah kehadiran saksi. Dalam pengalaman saya, apa yang saya selalu lihat, ada banyak kali kes ditangguhkan kerana saksi tidak dapat hadir ke mahkamah. Macam saya lebih cenderung atau mengendalikan kes-kes yang berunsur kemalangan ataupun tuntutan insurans, di mana pegawai penyiasat tidak dapat hadir ke mahkamah walaupun pihak-pihak bersedia, tapi disebabkan ketidakhadiran pegawai penyiasat, dengan ketidakhadiran pegawai penyiasat, kes terpaksa ditangguhkan dan satu tarikh perbicaraan baru ditetapkan. Tapi sekarang ini, pegawai penyiasat ataupun mana-mana saksi dibenarkan untuk memberi keterangan dengan permohonan daripada hakim, dengan hakim.
untuk memberi keterangan. Sebagai contoh, sekarang ini saya ada lihat pegawai penyiasat memberi keterangan dari balai polis itu sendiri. Walaupun mereka ada kerja lain, ada kerja-kerja lain yang harus dijalankan, tapi mereka boleh memberi keterangan di balai polis itu sendiri ataupun di mana-mana lokasi yang sesuai untuk mereka. Dan pada masa yang sama juga saksi-saksi yang berada di luar negara, terutamanya mungkin majikan harus memberi keterangan. Tapi majikan ini adalah dari negara Singapura contohnya. Dan bila kita serahkan Safina, pada kebanyakan masa majikan ini tidak akan datang ke mahkamah untuk memberi keterangan. Tapi sekarang ini dengan menerusi satu proses permohonan, majikan boleh memberikan keterangan secara online dari Singapura itu sendiri. Boleh dibuat sedemikian rupa. So ini adalah bagaimana Zoom ataupun perbicaraan secara online ini membolehkan saksi memberikan keterangan dari mana-mana mereka berada. Tapi saya juga ingin highlight ataupun saya juga ingin menekankan ada sedikit risiko bila kita kata perbicaraan secara online ini. Saya bagi contoh. Mungkin individu ini kena memberi keterangan secara online. Zoom trial lah kita kata. So saksi ini memberi keterangan, ada webcam beliau memberi keterangan. Tapi apa kita boleh buat? Di belakang kamera tersebut kita boleh meletakkan satu papan putih ataupun kita meletakkan seorang individu, dan apabila soalan diajukan kepada saksi ini, individu yang berada di belakang kamera ataupun di belakang tabir boleh memberikan arahan bagaimana cara nak menjawab. Sama ada mereka harus menjawab atau tidak dan sebagainya. Tapi bila kita kata kes ni dikendalikan di mahkamah terbuka, kita tidak ada kesempatan untuk berbuat sedemikian kerana di mahkamah terbuka ini semuanya diperhatikan. So bila saksi yang duduk di kandang saksi menoleh ke arah peguam atau menoleh ke arah kandang saksi, dari kandang saksi menoleh ke arah galeri, mereka boleh diberikan amaran oleh hakim ataupun peguam itu sendiri supaya fokus dan memberikan jawapan yang betul tanpa merujuk kepada mana-mana bahagian. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang ini, macam dari pengalaman saya sendiri, ada peruntukan undang-undang yang membenarkan, macam saya mengendalikan kes ini, saya berpendapat bahawa ada kecenderungan untuk saksi ini menipu dan sebagainya. Saya boleh menghantar seorang wakil daripada pihak saya ke tempat di mana saksi ini memberi keterangan. Ini dibenarkan di bawah peruntukan undang-undang. So, wakil daripada pejabat peguam saya boleh berada di situ untuk observe atau memperhatikan perjalanan kes tersebut untuk melihat sama ada sebarang elemen penipuan, ada sebarang elemen-elemen yang tidak betul dan sebagainya. Ini boleh dibuat. Tapi pada pendapat saya, kadang-kadang bila timbul kes-kes yang macam ni, saya lebih gemar untuk memohon kes ini dibicarakan secara fizikal berbanding mengambil risiko sedemikian rupa. Pada masa yang sama, poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah filing kes. Secara ringkas, kalau contoh kes kemalangan berlaku di Johor Bahru, secara amnya kes harus difailkan di Johor Bahru. Tapi buat masa sekarang ini, ada sesetengah pihak mengambil kesempatan untuk memfailkan di jurisdiction yang lain, contoh seperti Kuala Lumpur. Ini adalah kerana kita ada satu konsep sebelum ini yang kita panggil sebagai forum non-convenience, iaitu kita harus failkan kes di mana lokasi yang paling sesuai dengan kes tersebut, supaya kes tersebut semua saksi yang berkenaan dan sebagainya boleh dipanggil. Tapi dengan adanya zaman Zoom ini, saksi secara ringkas ada peruntukan undang-undang, ada kes-kes yang telah diputuskan di mana saksi kes dibenarkan difailkan di mana-mana lokasi. Tapi bukan secara meluas, tapi ada kecenderungan untuk sesetengah pihak memfailkan kes sedemikian rupa. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan hari ini dapat dimanfaatkan untuk semua. Macam biasa, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.